A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni 'ilman nafi'an warzuqni fahman. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari satu subjek yang dikenali sebagai reka bentuk dan teknologi, dan saya akan menjadi guru kepada anda semua untuk subjek ini sepanjang tahun ini, insya-Allah. Jadi subjek kita iaitu reka bentuk dan teknologi. Jadi mari kita lihat apakah itu reka bentuk dan teknologi. Okey. Mula-mula kita akan melihat kepada definisi ataupun maksud reka bentuk. Definisi ataupun maksud. Okey. Reka bentuk bermaksud susunan bahan. Ya, saya nak tukar laser kan senang sikit. Okey. Susunan bahan secara terancang dan bahan-bahan secara terancang untuk menghasilkan sesuatu produk yang mendatangkan faedah kepada manusia. Jadi susunan bahan secara terancang. Jadi contohnya di sini telah saya letakkan gambar sebuah basikal yang telah kita buka satu-satu komponen untuk basikal tersebut. Okey, jadi kita ada rim, kita ada tayar dia, kita ada bahagian bodi basikal itu. Jadi semua bahagian-bahagian basikal ini telah disusun dengan kemas supaya memudahkan kita untuk menyambung dia. Jadi apabila kita katakan susunan bahan secara terancang, mungkin daripada kekemasan susunan ataupun susunan bahan secara terancang, maksudnya kita menjadualkan bagaimana kita untuk menghasilkan produk. Contohnya mungkin kita diberi masa untuk membuat sebuah basikal selama satu bulan. Jadi kita rancanglah kan, rancang apa yang perlu kita buat dahulu. Adakah kita kena buat badan basikal itu dahulu, ataupun handle dia ke, ataupun selepas itu mula-mula kita buat. Okey, tadi mula-mula kita buat badan basikal. Selepas itu kan, hari yang kedua kita mungkin uruskan bahagian tempat duduk. Ke hari yang ketiga mungkin kita buat rim untuk basikal tersebut. Okey. Jadi susunan ini boleh kita katakan dari segi kekemasan susunan dan juga susunan bagaimana kita merancang untuk menghasilkan produk tersebut. Okey. Jadi itulah definisi untuk reka bentuk, dan yang paling penting adalah produk yang kita hasilkan mestilah mendatangkan faedah kepada manusia. Mendatangkan faedah kepada manusia, satu benda yang bermanfaat, bukannya menyusahkan orang lain. Bermanfaat, memudahkan urusan manusia. Jadi itulah kan tujuan kita belajar tentang reka bentuk dan teknologi ini. Okey, seterusnya definisi teknologi. Jadi definisi teknologi ialah mengaplikasikan menggunakan ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi dijadikan alat, tenaga ataupun sistem. Jadi maksud teknologi di sini ialah kita menggunakan ilmu sains dan kita menggunakan ilmu matematik. Selepas itu dengan ilmu tersebut kita gunakan alam semula jadi dan kita bentuk alam semula jadi itu dan kita jadikan ia sebagai alat. Contohnya kita belajar tentang sains, bagaimana mungkin pokok apabila telah ditebang ianya boleh timbul di atas sungai. Jadi di situ ada ilmu sains dan okey, kita boleh jadikan pokok yang kita telah tebang tadi, batang kayu yang kita telah tebang dan ianya mampu terampung tadi, kita ukirkan ia menjadi sebuah sampan contohnya. Jadi di situ kita telah menggunakan ilmu sains dan kita telah menggunakan alam semula jadi iaitu pokok dan
kita telah jadikan ianya sebagai alat, di mana kita telah menjadikan batang pokok itu sebagai sampan. Jadi disitulah maksud teknologi. Okey. Dan seperti mana definisi reka bentuk tadi, ada perkataan berfaedah kepada orang lain. Untuk teknologi, maksudnya lebih kurang sama. Fungsi teknologi memudahkan tugasan manusia. Jadi berfaedah dan memudahkan urusan manusia. Sebagai contoh teknologi terkini, contohnya adalah ini yang kita gelar sebagai pressure cooker. Jadi pressure cooker ini memudahkan urusan manusia. Bagaimana ia memudahkan urusan manusia? Contohnya, apabila kita memasak nasi, mungkin kalau kita gunakan periuk nasi biasa, ianya mungkin mengambil masa 30 minit ataupun 1 jam. Tapi dengan menggunakan pressure cooker, ianya akan memudahkan, menjimatkan masa. Mungkin kita hanya perlu masak nasi selama 7 minit ataupun 5 minit. Jadi ianya mempercepatkan, memudahkan urusan manusia. Okey. Jadi seterusnya ialah definisi reka bentuk. Kita dah belajar. Tadi kita dah belajar definisi reka bentuk. Tadi kita dah belajar juga definisi teknologi. Jadi sekarang ni ialah definisi untuk reka bentuk dan teknologi. Okey. Jadi ianya ialah gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik. Jadi tujuannya ialah untuk memudahkan kehidupan manusia. Jadi ada 3 perkara di sini yang awak kena ingat, iaitu gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang. Itu yang pertama, gabungan pengetahuan tentang susunan bahan secara yang terancang. Seterusnya ialah mengaplikasikan pengetahuan. Mula-mula kita ada mempunyai gabungan pengetahuan, maksudnya ilmu-ilmu. Jadi mempunyai banyak ilmu ini kita gabungkan dan kita gunakan untuk menyusun bahan secara terancang. Selepas itu, ilmu-ilmu tadi, selepas kita dah susun, kita dah plan betul, kita aplikasikan, kita gunakan ilmu tersebut untuk membuat produk tersebut. Jadi ilmu di sini adalah berkaitan tentang sains dan matematik. Dan of course, tujuan untuk kita membuat satu produk ialah untuk memudahkan kehidupan manusia. Okey, bidang reka bentuk dan teknologi. Apakah bidang reka bentuk dan teknologi? Jadi, reka bentuk dan teknologi ada 2 jenis bidang reka bentuk dan teknologi. Ada 2 jenis bidang reka bentuk dan teknologi. Yang pertama ialah reka bentuk konkret dan yang kedua ialah reka bentuk abstrak. Jadi kena ingat kedua-dua ini kan. Reka bentuk konkret, saya ulang, dan yang kedua adalah reka bentuk abstrak. Apakah itu reka bentuk konkret? Okey, semua tengok maksud di sini. Okey, kita tengok gambar lah. Kebetulan ada gambar kat sini. Kita ada gambar pokok. Yang ini adalah sebuah mesin kan. Yang ini adalah pula gambar pakaian. Okey, jadi apa itu reka bentuk konkret dan apakah kaitan ianya dengan gambar-gambar yang telah saya letakkan di dalam slide ini? Jadi, reka bentuk konkret terlibat dalam proses reka bentuk sesuatu produk yang boleh dilihat dan dipegang dan dilihat dan dipegang. Jadi ini adalah contoh-contoh reka bentuk konkret di mana kita ada lukisan. Jadi lukisan ini boleh dilihat dan juga dipegang. Contohnya kita ada mesin kan, mesin. Ini mesin ABC kan. Jadi yang ini kita boleh lihat dan kita boleh pegang. Dan yang ini contohnya adalah pakaian. Kita boleh lihat dan kita boleh pegang. Jadi itu adalah reka bentuk konkret, boleh dilihat dan boleh dipegang. Okey, seterusnya reka bentuk abstrak ataupun bebas.
reka bentuk abstrak ataupun bebas. Okey. Jadi ianya melibatkan sesuatu proses mereka bentuk yang boleh dilihat tetapi tidak boleh dipegang. Okey, sekali lagi, proses mereka bentuk kan, kita design proses kan yang boleh dilihat tetapi tidak boleh dipegang. Contohnya pada gambar ini. Okey, jadi reka bentuk abstrak kan. Contohnya reka bentuk abstrak adalah cara untuk membaca buku kan. Jadi cara untuk membaca buku itu adalah satu cara yang kita boleh gunakan sahaja, tapi kita tak boleh lihat cara tu. Kita boleh lihat cara tersebut kan, tetapi kan, bolehkah kita memegang cara tersebut? Okey. Seterusnya ialah kan, bahasa kan. Jadi bahasa yang kita boleh lihat kan, ada bermacam-macam bahasa. Jadi tetapi bolehkah kita memegang bahasa tersebut? Tak boleh. Disebabkan itu kita menggunakan bahasa sebagai reka bentuk abstrak. Dan yang terakhir kan, bunyi. Jadi bunyi ni kan, mungkin ada yang kata tak boleh melihat. Boleh kan. Kadang-kadang kita boleh katakan okey, bunyi kan boleh dilihat mungkin dari segi kod-kod muzik kan, do re mi kan. Okey, tapi bolehkah ianya dipegang? Tak boleh. Okey. Jadi ini adalah contoh-contoh lain untuk bidang bagi reka bentuk konkret dan juga reka bentuk abstrak. Untuk teknologi bagi konkret kan, ada pakaian, pemakanan, teknologi pemakanan, mesin, peralatan dan juga pertanian. Jadi konkret adalah satu yang boleh dilihat dan dipegang. Dan untuk seni, kita ada seni ayaman. Dan ayaman ni maksudnya contoh adalah pembuatan tikar rotan. Seterusnya adalah lukisan. Selepas itu seni masakan, seramik ataupun arca. Okey, seterusnya untuk bidang reka bentuk abstrak, perkhidmatan, kita ada perkhidmatan. Perkhidmatan ni maksudnya kita menawarkan bantuan kepada orang lain dengan mengenakan yuran lah. Okey. Pengangkutan, kaedah pembelajaran, sistem pengairan, proses dan juga sewaan. Jadi ini adalah contoh-contoh perkhidmatan. Dan seterusnya komunikasi. Dalam komunikasi ianya bersifat abstrak dan kita ada bahasa, bunyi, iklan dan juga grafik, gambar lah. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Apa yang kita dah belajar ialah pada hari ini ialah maksud reka bentuk. Kita dah belajar maksud reka bentuk, kita dah belajar tentang maksud teknologi, kita dah juga belajar tentang maksud reka bentuk dan teknologi. Kita juga telah belajar mengenai dua jenis bidang untuk reka bentuk, iaitu yang pertama reka bentuk konkret dan yang kedua reka bentuk abstrak. Okey, jadi sesi pembelajaran kita pada hari ini telah habis dan saya harap awak semua bolehlah membuat latihan yang telah saya berikan di dalam grup WhatsApp. Okey, jadi seandainya awak ada beberapa soalan, awak boleh tanya saya dalam grup WhatsApp. Okey, jadi itu saja. Sekian, terima kasih.